TV KPM. Jangan bergerak. Anda tak selamat. Siapa kamu? Apa yang kamu mahu ni? Saya cari Madam Rama sebab saya perlukan bantuan beliau untuk pecahkan kod rahsia ni. Awak Madam Rama ke? Ya, ya, ya. Okey, kod rahsia ni untuk awak. Okey. Profile. Saya perlukan bantuan untuk Madam Rama pecahkan kod rahsia yang ada di dalam sampul surat tersebut. Mungkin cikgu boleh tengok apa yang ada di sini. Jangan tembak ya. Tak, saya tak tembak. Tujuh dan 13 kucing berangan. Mana nak sama kucing si Johan? Jika satu tidak campur tangan, tentu tidak tewas kekeruhan. Apa ni? Bagi saya sebentar nak fikir. Baik. Jangan lama-lama. Musuh ada di mana-mana. Kita tak tahu apa akan berlaku dalam masa 2 saat ini. 1 minit. Okey. Tak ada 1 minit, Madam. Kita kena cepat. Okey. Kenapa? Adakah Madam dah tahu apa jawapan kod rahsia tersebut? Ya. Tak mengapa, Madam. Tak mengapa. Kita akan tengok profil guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan guru kita hari ini iaitu Cikgu Rama. Apa khabar Cikgu? Ya, khabar baik Nisa. Maaf, saya tak akan tembak sesiapa. Pistol ni pistol mainan. Ya, tolong simpan takut teacher ni. Ya, tadi saya ada berikan satu kod rahsia yang kita nak bongkarkan atau kita nak pecahkan kod tersebut. Tetapi sebelum tu mungkin Puan Rama boleh kongsikan apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Okey, sebenarnya kod rahsia ini dia bukannya susah sangat. Kalau kita pernah belajar biologi, benda ni akan menjadi sangat-sangat senang. Sebenarnya kod rahsia yang Mira bagi ini terletak pada aktiviti pH terhadap aktiviti pepsin. Sebelum saya bertanyakan soalan, saya nak kongsikan kepada anda semua yang menuntut agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Dan apabila kita sudah berada dalam jarak selamat, silakan Cikgu Rama, kita ingin membuka pelitup muka kita dan pastikan kita menyimpan pelitup muka kita di dalam bekas yang bersih. Jangan buang merata-rata. Contoh, kita ada poket plastik di sini, boleh simpan di dalam poket plastik seperti ini atau di dalam saku atau di dalam beg. Yang penting tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Tadi Cikgu Rama ada sebut ini Pepsi, tetapi sebelum kita pergi kepada aktiviti kita pada hari ini, saya ingin persilakan Cikgu Rama untuk sanitasi tangan kita. Baiklah Cikgu. Saya pun akan sanitasi juga, memaklumkan kita ni ada norma baharu yang perlu kita ikuti bagi memastikan diri kita selamat, diri orang sekeliling kita selamat. Yang penting kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baiklah, tadi Cikgu Rama ada sebut mengenai pepsin. Apa tu pepsin, Cikgu? Pepsin ini adalah sebenarnya suatu enzim yang kita ada di perut manusia. Perut manusia. Ya. Okey, jadi mungkin kita boleh jelaskan dengan lebih lanjut kenapa kita nak pecahkan kod rahsia pada hari ini, Cikgu. Okey, so Nisa sudah bagi tahu apa SOP apabila kita hendak memulakan aktiviti betul. Ya, Cikgu. So sebelum saya mempersilakan Nisa ke makmal saya, kita pun ada SOP juga. SOP yang telah ditetapkan. Okey, jom. Baik, jom ke Cikgu. Makmal saya. Okey, kita telah pun melangkah ke makmal Cikgu Rama. Okey. Ya, kita ada baju makmal, tolong pakaikan. Pakai baju makmal. Ini langkah-langkah penting yang perlu kita lakukan sekiranya kita masuk ke makmal sains
untuk keselamatan kita. Okey, saya dah pakai. Saya belum lagi. Kod saya. Wah, saya nampak macam saintis. Alaf Ya. 2021. Nisa pernah belajar bio di Ya, sekolah? cikgu. Saya dulu pelajar sains tulen Ya. di sekolah saya. Okey. So, Okey. saya terkilan juga. Macam Ya. mana Nisa tak boleh pecahkan kod rahsia ni? Sebenarnya kod ini adalah sangat-sangat senang sebenarnya. Ya, mungkin saya dah banyak lupa. Jangan sarung lupa tangan. Nisa. Baik. Okey. Memakai sarung ke tangan ini adalah suatu arts. Baik. Supaya Okey. dia tidak terkoyak-koyak. Baik, cikgu. Pakai sarung tangan. Penting kerana kita akan menggunakan banyak bahan kimia Baik. yang berbahaya. Jadi So, untuk kita keselamatan perlu. kita, Ya. kita perlulah memakai sarung tangan apabila kita menggunakan peralatan-peralatan di makmal. Okey, kita dah ada sarung makmal kita, jubah Ya. makmal kita dah ada sarung tangan kita, cikgu. Okey, dan kita ada beberapa radas di hadapan kita ni, Ya. di mana topik kita hari ini adalah kemahiran saintifik biologi, kesan pH terhadap aktiviti enzim. Baiklah, Ya. cikgu. Jom, apa agaknya yang kita nak kupas pada hari ini? Okey, so untuk aktiviti pH aktiviti pH, kesan pH terhadap enzim. Baik. Sorry lah Tak Okey. apa. So kita memerlukan kaki ritot, kita memerlukan termometer, Baik. kita memerlukan beaker. Beaker. Ya, ini adalah tungku kaki 3. Kemudian kita memerlukan tabung uji, kita memerlukan rak tabung uji, kita memerlukan penitis. Penitis. Penitis, Baik. ya. Dan kita juga memerlukan picagari. Picagari. Ya, alright. Okey, so tapi satu lagi apa tu? ada banyak lagi ni. Ya. Ada air suling. Baik. Kita juga memerlukan asid hidroklorik. Baik. Kita memerlukan larutan natrium hidroksida. And ini adalah pepsin. Saya akan Pepsin. sediakan pepsin inilah. Ya. Tapi kita perlukan putih telur. Saya tidak mempunyai putih telur. Okey, sekejap. Saya rasa kedai runcit dekat luar makmal kita tu ada jual. Tapi sebentar lagi saya nak beli. Jadi ini sahaja peralatan ataupun radas yang kita perlukan untuk eksperimen kita hari ini, Ya, cikgu. ini sahaja. Jam randik, saya lupa jam randik. Ya, Dia ada jam sangat randik jauh. juga. Ya, Pistol ni kita tak perlukan. guna ya? Tak guna. Pistol ni tak guna Kita ya? tak guna pistol. Pistol tu simpan jauh je. Ya. Kita perlukan jam randik. Sebenarnya kita boleh gunakan jam sendiri pun. Ya. Tiada masalah. Ini sajalah. Tetapi saya sekarang memerlukan putih telur. Okey, saya rasa saya kena korek dulu tabung saya. Nak cari shilling berapa ringgit sekarang ni harga putih telur. Tapi tak 10, apa, 20, sebelum 30 sen itu, kot. ya, murah je sebenarnya. Itu adalah betapa ringkasnya kita nak tunjukkan eksperimen yang bakal kita lakukan pada hari ini. Tetapi kan saya tertanya-tanya kenapa kita ada kod rahsia untuk eksperimen kita hari ini, cikgu? Ya, sebenarnya kod rahsia ni, dia ini berkaitan dengan pH. Ya. Dan juga aktiviti enzim pepsin. Baik. Untuk itu, tapi I think tak ada masa lah. Boleh tak teacher cari di bawah-bawah ni ada tak pepsin, ada mungkin. tak? Boleh. Saya rasa saya Minta rasa boleh jauh lagi. sikit. Penjarakan fizikal, cikgu, ya? Boleh. Ya. Ada. Okey, ada di Ya. sini. Alright, okey. So ini adalah albumin. Putih telur. Ya. Putih telur atau albumin yang teacher siap bancukanlah, ya. Okey, yang ini sebenarnya agak-agak yang ini adalah apa ni? Albumin ni bukan ke sejenis kejap. Enzim ke? Bukan Bukan. Bukan, cikgu, alamak. Dia adalah cikgu sudah lupa dah. Maklumlah, dah lama tinggalkan sekolah. Ya, albumin ini putih telur ni actually dia sangat-sangat kaya dengan protein. Ya. Pepsin ini pula adalah suatu enzim yang akan bertindak balas terhadap putih telur ini. Putih telur, baiklah. Tapi kalau protein tu banyak, maknanya dia bagus untuk kesihatan lah, cikgu, kan? Ya, tetapi protein yang terlalu banyak pun tidak bagus untuk kesihatan. Kalau tidak, dia akan menyebabkan gout. So, semua makanan kita perlulah kita ambil secara berpada-pada. Memandangkan kita hari ini nak membincangkan tentang tindak balas pH, mungkin itu adalah sesuatu yang sebenarnya berlaku di dalam tubuh badan kita. Ya. Kan, cikgu, kan? Ini yang saya teruja nak lakukan eksperimen dengan cikgu. Saya pun dah bersedia dan diharapkan
penonton di rumah, murid-murid kita telah pun bersedia. Cikgu, topik ataupun subjek kita pada hari ini, topik tingkatan berapa, Cikgu? Tingkatan 4 sebenarnya. Tingkatan 4. Jadi bagi rakan-rakan yang menonton, mungkin anda pelajar tingkatan 5 boleh menonton episod ini untuk ulang kaji. Ulang kaji subjek yang pernah anda pelajari. Tengok macam Nisa ingat lagi ke tidak. Kalau tingkatan 5 tu mungkin masih ingat lagi. Macam Nisa mungkin dah bertahun-tahun, inilah masa untuk Nisa sendiri pun orang kata apa, refresh balik otak kita, minda kita tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan kod rahsia kita adalah tugas untuk kita pecahkan pada hari ini. Seperti yang Cikgu Rama dah bacakan tadi, kod rahsianya berbunyi 7 dan 13, kucing berangan. Mana nak sama kucing si Johan? Jika satu tidak campur tangan, tentu tidak tewas kekeruhan. Saya sebenarnya pun agak kecewa dengan diri sendiri sebab saya tidak boleh selesaikan kod rahsia ini. Tapi tak mengapa, Cikgu Rama akan bantu kita dengan eksperimen yang telah kita sediakan. Jadi kita akan bertindak seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Okey. Perempuan James dari Sekolah Kebangsaan Puteri, Sekolah Berprestasi Tinggi. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih cikgu kerana mengajar dan membimbing saya. Saya dapatkan serangkap pantun di sini. Guru, keranamu aku mengerti makna persekolahan. Aku mengerti makna bahasa dan aku mengerti aku harus berusaha demi masa depanku. Guru, kau membakar dirimu sendiri untuk membela kami anak bangsa. Dengan segala tunjuk ajarmu, dengan segala budi yang kau taburkan, tidak akan ku ingkari segala janji-janji. Terima kasih, cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya, Saintis Nisa dan Saintis Cikgu Rama, yang mana hari ini kita akan lakukan eksperimen berkaitan topik kita iaitu kesan pH terhadap aktiviti enzim. Jadi tadi sebenarnya saya dah nak pergi beli dah telur untuk Cikgu Rama, nak bagi putih telur, tapi kita sebenarnya dah ada putih telur yang tersedia di dalam botol kaca di hadapan Cikgu Rama. Jadi sebenarnya saya tak sabar-sabar nak melakukan eksperimen dengan Cikgu. Saya kira rakan-rakan saya di rumah pun semua tak sabar-sabar. Apa yang kita nak lakukan pada hari ini, Cikgu Rama? Tak sabarnya. Janganlah. Kita mesti sabar. Sabar tu separuh daripada keimanan. Ya, betul. Kan? Ya. Lebih lagi pada bulan Ramadan ini. Betul, ya? Cikgu. Jadi sebenarnya kena bersabar. Ya, okey. So kita sambung balik aktiviti pH terhadap enzim pepsin ya. So itu kod rahsia yang yang Nisa bawa tadi ya. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti kita perlu sediakan kukus air dulu. Baik. So untuk menyediakan kukus air, sebenarnya selalunya apa yang kita akan buat di makmal ialah kita akan menggunakan penunuh Bunsen. Ya. Tetapi kalau gunakan, bagi saya adalah lebih cepat dan lebih mudah jika kita hanya menggunakan air panas dan air suling sahaja untuk mendapatkan suhu yang kita perlukan. Ya. Okey, so untuk menyediakan kukus air ni, tapi kerana kalau picit seperti ni dia lambat, dia buka saja. Kita letakkan, kita tuang dia. Baik. Jangan terlalu banyak. Kalau tak, nanti apabila kita nak letakkan lagi bahan, nanti dia akan tumpah keluar pula. Betul, ya? Cikgu. Okey, so sekarang kita masukkan air panas sedikit demi sedikit menggunakan penitis. Baik. Ya? So sementara tu kita akan tengok, kita akan pastikan suhu dia tu
naik sehingga 40 hingga 45 darjah Celsius. 40 hingga 45 darjah Celsius So sahaja. ini adalah satu proses yang memerlukan kesabaran. Ya, betul. Memerlukan kesabaran, and dia juga memerlukan suatu kita panggil sebagai precision, di mana apabila kita hendak mengambil suhu di termometer, mata kita perlulah selari kepada Termometer. aras mercury. Ya. Jika tidak, nanti dia akan menjadi ralat parallax. Kita panggil dia. So sangat kemahiran ini adalah sangat-sangat penting. So Nisa boleh tengok tak suhu dia sudah sampai 40 hingga 45 darjah? Kalau nak tengok selari, maaf ya cikgu ya. Okey, 1 meter. Okey. Kalau tengok selaras, okey, dia dah capai 40 tu. Okey. Sebenarnya kita perlukan dalam 37 darjah Celsius, tetapi sehingga kita membuat preparation, semua persediaan yang lain dia akan turun sedikit. So kita biarkan. Okey. So kita dah settle suhu kukus air ni. Sekarang kita perlukan, ini dia. Saya telah menjimatkan 20 sen Nisa ni tahu. So you perlu berterima kasih kepada saya. Nanti saya belanja kuih di Bazar Ramadan. Okey, so ini adalah albumin ya. Okey, albumin kita untuk memecahkan kod rahsia ni saya perlu sediakan 3 tabung uji. 3 cukup ya. Nisa 3 cukup. Kita perlu pindahkan 5 ml saja. Albumin ini ke dalam setiap tabung uji. Untuk mendapatkan jumlah 5 ml tersebut, kita perlu menggunakan picagari ketika memindahkan. Jangan tuang je. Jangan tuang. Picagari ni lebih senang kerana kita boleh dapat ukuran dia dengan lebih tepat. Betul? Nampak tak? Boleh nampak. Kita boleh nampak dapat ukuran dia dengan lebih tepat. So kita hanya perlukan 5 ml saja. Kena sabar. Betul. Dia ni dengan sains ini kita perlu sangat bersabar. Sabar dan berhati-hati. Kalau kita berada di dalam makmal sebenar, kita perlu mengambil langkah-langkah berjaga-jaga apabila kita menguruskan ataupun menggunakan peralatan radar-radar seperti ini. Contoh macam bekas kaca, penundu Bunsen, termometer dan sebagainya. Ni kita dah dapat Nisa. 3. Okey, albumin selesai. Sekarang kita perlu masukkan apa nama enzim kita hari ini? Pepsin, cikgu. Pepsin. So Nisa tahu tak pepsin ini adalah suatu enzim yang memang kita ada di dalam perut. Fungsinya adalah untuk menghidrolisiskan protein. Cikgu tunjuk cikgu kat kawan-kawan di rumah. Ini dia pepsin. Larutan pepsin ya. Yang akan kita gunakan pada hari ini. So larutan pepsin ini sebenarnya yang ini tidaklah kita ambil dari perut. Kita sebenarnya ada bancuhan di dalam makmal. Tak ada masalah. Tetapi pepsin yang kita gunakan ni rasa-rasa Mira banyak ke sedikit? Kita guna sikit je, cikgu. Kita guna sedikit cukup. Itu adalah satu daripada sifat enzim tau. Enzim ini kita tak perlu guna banyak-banyak. Kita berguna sedikit cukup. Nampak tak albumin ini kita ambil berapa? 5 ml betul? 5 ml saja. Yang ini tak payah 5 ml Nisa. Kita Agak-agak perlukan 1 ml cukup tak? Pandai Cukup, Nisa. 1 ml. Kita sudah berkawan baiklah walaupun kamu datang masuk ke dalam makmal saya sebagai spy. Sudah lama ke kerja sebagai spy? Saya tak boleh bagi tahu sebab itu saya spy. Okey, saya faham. Tetapi kita sudah menjadi kawan baik. Okey. 1 ml cukup. 1 ml sahaja. 1 mililiter ditambah kepada 5 mililiter albumin yang kita telah letakkan di dalam tabung uji sebentar tadi. Okey. So sekarang adalah the moment of truth. Ini yang Nisa perlu tengok betul-betul. Okey. So saya sekarang akan campurkan sodium hydroksida kita panggil dalam bahasa Inggeris. Yang ini ialah natrium. Larutan natrium hidroksida ada dalam bahasa Melayu. Yang ini adalah asid hidroklorik. Dan kita juga akan mencampurkan air suling. Tetapi tak apa, air suling sudah diletakkan di dalam beaker kerana susah hendak mengambilnya menggunakan picagari. Okey. So untuk ini saya perlukan pertolongan Nisa, boleh tak? Boleh, cikgu. Okey. Sekarang air suling. Saya akan mengambil 1 ml juga. Baik. Okey, menggunakan picagari. Sangat mudah menggunakan picagari tau. 1 ml. Okey. So yang ini Nisa tolong labelkan sebagai A. Gunakan pen di sana. Baik. Okey, pen sini cikgu. Ya. Okey, Tulis saya A tulis ya. A. Baik. A.
Saya tulis A pada tabung uji yang pertama. supaya kita tahu ini adalah yang lain. Ya, pelabelan adalah sangat penting. Ya. Kalau kita tak label, mungkin keputusan akan bertukar. Ya. So sangat penting. Okey, so Lisa boleh letak di sini. Tak apa, sekarang kita sudah labelkan. Baik. Tak ada masalah. Okey, sekarang tabung uji yang kedua pula. So biarlah bahan-bahan kimia ni teacher sajalah yang handle. Ya, betul. Saya takut nanti kalau saya gelabah-gelabahkan cikgu, tertumpah. Bahaya. Betul. Maka kalau Ingat. ada di sekolah, kalau berada di makmal sekolah, janganlah bergurau-gurau dengan kawan-kawan sewaktu sedang menggunakan peralatan-peralatan dan juga menguruskan bahan-bahan kimia seperti ini. Okey. Sekarang yang ini saya sudah masukkan 1 ml larutan natrium hidroksida. Baik. Okey, yang ini Nisa tolong labelkan sebagai N. N mewakili natrium hidroksida. Okey. Saya label huruf N. Ingatkan N untuk Nisa. Tapi bolehlah natrium ya. Natrium hidroksida. Okey, N. Saya letak di sini ya. Ya. Baik. Okey. So sekarang ini adalah tabung uji yang terakhir kita. Okey, dalam tabung uji yang terakhir pula kita akan masukkan larutan asid hidroklorik pula. Moment of truth. Berdebar-debar ke? Maknanya kita meletakkan 3 bahan berlainan kepada larutan albumin dan juga larutan pepsin kita. Ya. Okey. Inilah maksud aktiviti kita ni, pH terhadap aktiviti pepsin. Okey, so sudah letak. Okey. Tolong labelkan sebagai H pula. Sebagai tanda hidroklorik tadi. Okey. Ya. Okey. So mana tadi yang berlabel A? A di sini. A di sini. Okey. So dan kita ada H. teacher nak tunjuk satu kepada Nisa. Baik. Inilah maksud kod rahsia itu, Nisa. Baik. Okey. So ini kita panggil sebagai kertas pH. Kertas pH ya. Okey, so di dalam tabung uji yang berlabel A ini, saya masukkan kertas pH ini. Kemudian bandingkan dengan menggunakan petunjuk yang ada di sini. Okey. So dia menunjukkan pH berapa, Nisa? Saya nampak dia pH 6. 6 ke 7? 6 tu saya dah tutup macam tu. lebih kurang. 7. Dia lebih tepat kepada pH 7. Kita boleh tunjukkan kepada rakan kita. So dia ni lebih kepada 7 sebenarnya. 7. Dia lebih menyerupai warna di pH 7. Baik. So ini menunjukkan bahawa yang ini adalah neutral. Okey, so selesai. Okey, kemudian neutral. So 7 ini adalah neutral untuk tabung uji yang berlabel A. Okey? Kita lihat yang berlabel N. N pula. Di tengah-tengah ya. Itu H. A to H. Oh, salah ni. N. Sini Nisa. Ya, N Nisa untuk N. Okey, kita celupkan. Saya pula berdebar nak tahu apa keputusan daripada ketiga-tiga tabung uji kita. Okey. So yang ini pula sodium natrium hidroksida ni di pH lebih kurang 13. Lebih kurang di 13. Teacher tutup 12 ini supaya nampaklah So dia ni lebih kurang 13. Baca ayat pertama baris pertama kod rahsia tu. Kod rahsia tadi baris pertama berbunyi 7 dan 13 kucing berangan. 7 itu mewakili neutral. A. Okey. 13 mewakili natrium hidroksida. So inilah maksudnya baris pertama kod rahsia Nisa ini. Baik. Jangan lupakan ini ada H lagi. Betul. So yang ini saya ingat Nisa boleh tahu, boleh agak dah. Sudah pandai dah masuk makmal teacher ni kan. Saya cuba. Kita cuba. Okey. Yang mana tadi dicampurkan dengan asid hidroklorik. Kita lihat nilai pH berapa. Okey. So dia lebih kurang 1, cikgu. 1. Ya, sekarang boleh tak Nisa agak yang mana antara kod rahsia tu yang mana? Saya rasa yang rangkap kedua, baris kedua, mana nak sama si kucing Johan. Bukan, cikgu?
Ya, Ya, betul itu. betul. Okey. Ha, Okey. apa maksud Johan ni sebenarnya? Johan tu apa nombor, kalau you dapat Johan, Okey. apa nombornya? Kalau saya lumba lari, saya menang pertandingan tu, saya lah Johan. Nombor 1 lah cikgu. Nombor 1, Nombor itulah 1. pH. Oh. Asid hidroklorik. Okey. So dalam satu rangkap kod rahsia tu, kita dah pecahkan 2. Kita dah pecahkan Baik. 2. Okey, Alright. saya dah nampak dah dekat situ. Okey, sekarang tapi belum habis lagi Belum Nisa. lagi, cikgu. Baik, Belum lagi. Actually kita punya tu belum habis lagi. Okey. Sekarang saya nak Nisa ambil ni. Boleh bagi tahu tak bagaimana rupa, bagaimana dia nampak sekarang yang ini? Nampak macam warna dia Jernih ke, keruh ke, berwarna ke, merah ke, biru ke? nampak macam keruh je. Itu dia. Ya. Itu ialah pemerhatian awal kita. Betul. Dia ini bukan berwarna. Ya, Sebenarnya keruh. Dia keruh. Ya, okey. So A. A. Berwarna keruh. Keruh. Sekarang kita nak masukkan dia, transfer semua ni di dalam kukus air. Baik. Nisa, saya sudah ajar kamu bagaimana hendak menentukan suhu dia. Suhu Okey. dia berapa sekarang? Suhu dia sekarang ni nilai merkuri mestilah sama paras dengan mata kita. Ya, betul. Di mana nilai itu telah pun turun kepada 37 darjah 37. Celsius. Kalau kita rasa kalau suhu tu sudah turun sedikit, tidak ada masalah. Kita campurkan saja air, titikkan dia 2 titik, suhunya akan kembali naik semula. Ya, Senang bukan? okey. Okey. Sekarang Nisa masukkan semua ketiga-tiga. Semua? Bukan yang berlabel H, A dan N ini ke Okey. dalam kukus air kita. Okey, baik. Yang pertama, yang ini label dia A. Bisa akan masukkan. Saya pula berdebar. Bukan. Kita letakkan. Letakkan ya, ni. Ya. Ya Allah, kalau saya ni masuk makmal, boleh gagal ni. Bahaya betul. Okey, masukkan tabung uji Tak apa, kita ke belajar. dalam. Okey, yang ini adalah N. Okey. Bukan tuang ya, masukkan. Masukkan. Okey. Dan juga yang huruf H. Ya. Okey. Baik. Nasib baik teacher stop you sebelum kamu tuangkan di sana. Nampak tak? Sebenarnya saya ada rancangan lain. Saya nak letupkan makmal ni. Jangan letupkan makmal saya, Nisa. Saya berniat nak membantu kamu Ya, ni sekarang. baik. Okey. Saya nak uji, cikgu. Ya. Okey. So suhunya sudah dalam 30. Dah turun sedikit. So kita masukkan sedikit air panas supaya suhu dia sangat penting. Kita perlu pastikan suhu dia ni sentiasa 37. Okey. Mengapa 37 darjah Celsius, Nisa? Sebab lebih kurang asid pula ada pepsin ni kan lebih kurang macam apa yang enzim di dalam perut kita, cikgu. Ya. Suhu dalam perut kita lebih kurang 37 kan? Ya. Ya. So, untuk memastikan aktiviti pepsin ini adalah di tahap yang sangat-sangat maksimum, Ya. kita mesti memastikan suhu kukus air sentiasa di 37 darjah Celsius. Dia mengambil banyak juga kerja, Ya. memerlukan satu pemerhatian, kesabaran. Betul? Alright, kesabaran, tetapi it's worth it. Betul, Alright, kesabaran okay. So, dan kemahiran. sekarang kita perlu tunggu untuk 20 minit. 20 minit. Oh, lama tu. Ya, Nak buat apa ni? So, jam randik kita Okey. mulakan. Saya rasa kita kena berhati-hati. Ya. Sebab sambil kita menunggu hasil kita mungkin ada spy lain yang daripada pesaing cuba untuk meletupkan makmal ini. Saya tadi nak uji saja, cikgu. Mana tahu cikgu sebenarnya spy lain. Okey, kita lihat. Kita lihat. Alright. Okey, sementara kita tunggu 20 minit untuk kita lihat hasil eksperimen kita. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Mahir Didik TV KPM.
Anda masih lagi menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga Cikgu Rama dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur. Baiklah, sebenarnya tadi kita dah lakukan aktiviti ataupun eksperimen. Kemudian kita dah ambil barang tu, barang ni. Sekarang ni saya tengok Cikgu Rama dah bersih, teratur kembali, Cikgu. Ya, betul tu Nisa. Kita selalu kena pastikan bahan-bahan di makmal kita walaupun selepas kita membuat suatu aktiviti, kita mesti pastikan semua bahan dan radas sentiasa teratur. Ya. Mesti sentiasa teratur supaya dia tidak menyebabkan kemalangan, tidak menyebabkan pertukaran bahan dan banyak lagi sebenarnya. So kita selalu kena pastikan macam dapur juga. Betul. Apabila kita sudah selesai masak, kita mesti make sure semua teratur. Teratur, kemas dan bersih. Itu antara kemahiran kita perlu ada sebagai seorang murid di kita punya makmal sains. Apa yang Cikgu Rama lakukan sekarang ni adalah untuk memastikan suhu air kita ni sentiasa berada pada tahap 37 darjah Celsius. Saya ada soalan Cikgu Rama. Ya, saya sangat-sangat kagum. Dalam perut kita ni ada bermacam-macam enzim. Ya. Salah satunya yang bernama asid hidroklorik. Betul ke asid hidroklorik ini enzim yang paling kuat dalam perut kita? Ya, asid hidroklorik ini sebenarnya adalah suatu enzim yang sangat-sangat kuat. Bukan enzim, dia ini adalah asid yang kuat. Asid yang kuat. Asid yang kuat. Sebab itu pH-nya menunjukkan 1. Betul. 1 menunjukkan enzim itu adalah enzim yang sangat kuat. Paling asidik. Ya, tetapi tengoklah, itulah ciptaan Tuhan. Dia telah memberi satu asid yang sangat-sangat dikuat di perut, tetapi dia juga telah memberikan suatu perlindungan. Ya. Kita juga mempunyai satu mekanisme perlindungan di mana kita mempunyai mucus. Kita ada sel-sel mucus di sepanjang epitelium perut kita yang merembeskan mucus. So mucus ini menjadi perlindungan lah kepada kita punya perut ni supaya asid hidroklorik ini tidak menghakis. Asid menghakis, Nisa. Asid menghakis, bahaya. Sebab itu kita perlu berhati-hati apabila kita menggunakan bahan-bahan asid seperti ini di makmal. Bukan itu saja, kita juga ada sel parietal. Kita panggil dia sebagai sel parietal. Sel parietal ini akan merembeskan hidroklorik asid. Baik. So kita ada 3 jenis sel di lapisan epitelium sebenarnya. Kita ada sel utama. Sel utama akan merembeskan pepsin. Ini dia pepsin. Dia akan merembeskan pepsin. Kita ada sel parietal yang merembeskan hidroklorik asid, and kita juga mempunyai sel mucus yang menghasilkan mucus sebagai perlindungan. Bukan itu saja, kita juga mempunyai bicarbonate ion. Bicarbonate ni rasa-rasa lah kan. So dia ni kalau kita ada asid, apa yang boleh meneutralkan asid ini? Kita ada alkali. Bicarbonate ini adalah alkali. So sebab itu apabila asid dia kena kepada lapisan perut kita ini, dia akan menjadi, nak kata neutral sangat, tidak, tetapi near to neutral. Jadi ianya selamat di dalam badan kita. Baiklah, Cikgu Rama, sebenarnya tadi kita baru selesaikan baris pertama dan baris kedua daripada kod rahsia yang saya telah terima daripada bos besar saya kepada Cikgu Rama. Tapi kita tak selesaikan lagi baris ketiga dan baris keempat, di mana baris ketiga berbunyi, jika satu tidak campur tangan, tentu tidak tewas kekeruhan. Apa maknanya, Cikgu Rama? Itulah Nisa. Cukup dah masa selama 20 minit. Kita telah tunggu selama 20 minit. Sekarang masa untuk kita tengok. Jom Cikgu. Result. So kita keluarkan semua tabung uji yang berada di kukus air tadi. Yang ini adalah tabung uji A. Di tangan saya tabung uji yang berlabel N. Dan di tangan saya pula adalah tabung uji yang berlabel H. Sekarang ini dia lah. Inilah keputusan kita. So Nisa, saya nak you ambil tabung uji A and tengok apa keputusan, apa yang berlaku, apa perubahan yang berlaku pada tabung uji A itu. Saya ambil yang tabung uji A tadi, di mana kita telah meletakkan air suling. Air suling adalah untuk A. Air suling untuk A, dan saya lihat ini tidak berubah, Cikgu. Masih lagi keruh warna dia. Macam itulah juga kalau saya goncang-goncang pun tetap keruh. Kerana asid dia yang A ni kita memasukkan air suling, bukan? So air suling tidak membantu aktiviti pepsin. Sebab itu dia tidak mencernakan albumin tadi. So itu sebabnya dia kekal keruh. Sekarang kita ambil tabung uji N pula, Nisa pula,
Tabung JN di mana kita letak tadi natrium. Natrium hidroksida di mana ini pun sama. Masih keruh, tidak ada sebarang perubahan. Tetap keruh, cikgu. Tetap keruh. Tetap Tiada keruh. apa-apa. Tak ada apa-apa tindak Ini balas. juga bermaksud natrium hidroksida juga tidak membantu dalam hidrolisis hidrolisis protein itu oleh pepsin. Ya, Baik. itu maksudnya. Okey. Okey, sekarang tibalah masanya untuk kita memecahkan kod rahsia tu. Kod rahsia yang mana tabung uji berlabel H ini kita letak tadi H untuk asid hidroklorik. Ya. Okey. Alamak. Alamak, cikgu, macam mana ni? Jernih. Ianya telah menjadi jernih. Saya dah goncang-goncang dia. Itulah dia Apa kerana yang berlaku, cikgu? aktiviti pepsin ini dia memerlukan hidroklorik asid. Okey. Baru dia akan ada tindak balas. Kalau kita masukkan air suling Okey. dan natrium hidroksida, tiada tindak balas berlaku. Ya, bermaksud protein tidak dihidrolisiskan menjadi polipeptida. So Baik. dia kekal keruh. Tetapi apabila kita masukkan hidroklorik asid, pepsin dan albumin, reaction, tindak balas berlaku di dalam kukus air yang berapa darjah Celsius tadi, Nisa? 37 darjah Celsius yang kita susah payah kekalkan 20 minit tu. Betul. So dia Jaga menjadi betul-betul. jernih. Dia telah jadi jernih. Dia jadi jernih. So sekarang Nisa bacakan Okey. rangkap baris kedua kod Nisa itu. Kod rahsia tadi, jika satu tidak campur tangan, tentu tidak tewas kekeruhan. Saya rasa sudah tahu dah apa yang kita cari. Kalau satu iaitu asid, sifat asid itu tidak campur tangan, maka ianya tidak akan menjadi keruh tu akan kekal. Ya. Makna bila ada asid, dia akan jadi jernih. Ada tindak balas. Baik. Okey. Itu dia. Kod rahsia tu telah dipecahkan, Nisa. Itu sahaja. Senang, Nisa. Senang saja rupanya. Tak payah Nisa cari saya pun sebenarnya. Tapi sebenarnya bos saya yang suruh saya cari Madam Rama ataupun Cikgu Rama daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur kerana saya nak bagi hadiah. Mungkin hadiah raya. Okey, kita telah pun melakukan aktiviti di mana kita telah uji campuran albumin dengan air suling, dengan natrium dan juga dengan asid hidroklorik. Di mana asid hidroklorik ni kan merupakan apa yang ada dalam perut kita, ianya sangat berasid, sangat asidik. Nilai dia 1. Tetapi memandangkan perut kita ni ada lapisan perlindungan, ada mucus, ianya dilindungi. Saya nak tanya soalan, adakah ini berkaitan dengan dalam perut kita ni dengan orang yang ada gastrik contohnya? Ya, Nisa. Actually itu dia. So kita perlu jaga pemakanan kita di mana kita selalu kena makan pada waktunya. Ya. Jangan skip. Kalau selalu kita kan Betul. kadang-kadang kita busy, kita sangat sibuk dengan kerja Sayalah harian atau kita nak kuruskan badan kan. So kita selalunya kita akan skip. So inilah yang akan berlaku apabila terlalu banyak asid hidroklorik, apabila dia akan dirembeskan walaupun tiada makanan. So apabila dia tengok tak ada makanan, dia akan start cerna siapa? Cerna Perut kita perut lah. kita. So dia akan menyebabkan peptic ulcer. Pedih tu, Nisa, sakit. Jangan. Nisa ada habit skip sahur tak? Lama. Janganlah kantorkan saya kat sini, Cikgu Rama. Kadang-kadang bila penat sangat mengantuk, tak apalah, tak sahur. Jangan, tapi nanya tak Nisa. elok kan? Tak elok, tak elok. Sahur ini kan sangat-sangat penting. Ya. Especially untuk orang yang berpuasa, tahu. Bukan mereka saja bagi tahu. Mereka Betul. bagi tahu ini sebenarnya agama atau pakar perubatan, mereka sarankan kita supaya bersahur sebelum berpuasa kerana itu adalah cara untuk kita mengelakkan daripada penyakit, especially gastrik. Gastrik ini dan peptic ulcer ini semua disebabkan oleh hidroklorik asid dan pepsin sebenarnya di dalam perut kita. Ya, demikian penjelasan daripada Cikgu Rama. Jadi selepas ini kita mestilah menjaga pemakanan kita. Bukan suka-suka nak makan, bukan sebab sedap semata-mata, tapi untuk menjaga diri kita daripada terkena penyakit berbahaya. Baiklah, saya rasa kita perlu berehat seketika. Saya dah pening kenapa saya tak boleh selesaikan kod rahsia, sedangkan ia sangat mudah. Kita akan jumpa selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Macam manalah saya boleh.
Jasamu bagaikan lautan, terlalu luas dan dalam. Kasih sayangmu begitu agung, yang meniti setiap suka dan duka, tidak dapat kubalas. Bagaikan pasir pantai yang sukar untuk dihitung, begitulah pengorbanan yang kutuntut setiap kali aku melihat alam. Terima kasih cikgu, jasamu akan kami kenang. Tanpamu siapalah kami. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Mahir di mana anda bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Rama dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur. Tapi sebelum kita pergi kepada keputusan kita dengan lebih lanjut lagi, saya nak bacakan kad ucapan yang telah dikirimkan oleh daripada ejen kecil kita di seluruh Malaysia. Adik kita ni daripada M Visual telah kirimkan kad ucapan bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Kita lihat kreativiti adik kita ni. Tengok di dalamnya ada bunga, ada berwarna-warni. Cantik kad ucapannya dengan ucapan tanpa guru takkan ada yang kita tahu, tanpa guru takkan ada yang kita mampu, tanpa guru kita hanyalah debu yang terbang tak berarah, tersapu angin tak tentu arah. Ada banyak lagi ucapannya ditujukan khas buat semua guru-guru di Malaysia. Terima kasih kerana anda semua telah banyak-banyak berkorban sepanjang musim pandemik ini. Saya pasti cabarannya tidak mudah ya Cikgu Rama. Ya. Anda telah keluar daripada zon selesa masing-masing. Terima kasih kepada adik Visual kerana mengirimkan kad ucapan ini kepada kami di Didik TV. Baiklah, nampaknya kan tadi kita telah terima satu kod rahsia di awal rancangan. Ya. Di mana saya pun takut-takut adakah ini orang yang sebenar. Saya perlu cari kerana saya telah ditugaskan untuk mencari orang yang membantu saya memecahkan kod rahsia. Jadi kita telah dapat pecahkan kod rahsia. Tetapi apa yang saya sedari dan pelajari, saya harap murid-murid di rumah pun sedar, di sekeliling kita, kehidupan kita ni semua sains kan Cikgu Rama? Ya, sebenarnya sekeliling kita semua ini adalah sains. Semua mempunyai suatu penerangan yang background dia berasaskan sains. Betul. Apabila kita sudah pandai mengintegrasikan perkara ni dalam kehidupan seharian, bukan kod rahsia saja Nisa, banyak lagi benda yang kita boleh terokai di sekeliling kita. Semua orang boleh menjadi saintis sebenarnya. Yes, jadilah macam saya dah jadi saintis. Yang penting kita melakukan aktiviti dengan betul dan mahirkan diri anda menggunakan peralatan dan radar yang ada di makmal ataupun apa-apa yang ada di sekeliling kita supaya kita kekal selamat, tak tercedera. Kalau guna kaca-kaca tu berhati-hati, pastikan ada orang dewasa di sekeliling kita. Baiklah, mungkin Cikgu Rama boleh beri sedikit rumusan ataupun kesimpulan kepada eksperimen kita hari ini berkaitan dengan tindak balas pH terhadap enzim. Silakan Cikgu Rama. So aktiviti yang kita lakukan ini, terima kasihlah kepada Nisa kerana membawa kod rahsia. Tanpa Nisa tidak membawa kod rahsia kita. Yang ini tentu saya tidak teruja untuk menjalankan eksperimen ini di makmal hari ini. Baik, Cikgu. Okay. So apa peringatan yang teacher nak bagi tahu ialah untuk eksperimen ini kita memerlukan kita akan berdepan dengan banyak bahan kimia. Betul. So apabila kita berdepan dengan bahan kimia, kita mesti menggunakan cara yang betul. Cara sekarang Nisa, kita sudah mendapat keputusan eksperimen. So bagaimana kita hendak macam mana yang ini Nisa boleh tak just buang di dalam tong sampah sebegitu sahaja? Tak boleh, Cikgu, bahaya. So kita mesti tahu, pelajar-pelajar juga dan juga guru-guru mesti mengajar pelajar bagaimana kita hendak membuang bahan-bahan yang berunsurkan organik ini sebenarnya. Jika tidak, ia akan mencemarkan alam sekitar, Nisa. Betul. Contohnya ada bahan yang selamat kita boleh buang ke dalam sinki di makmal. Tapi kalau yang macam asid dan sebagainya, bagaimana kita nak lupuskan boleh, atau buang? Tapi yang ini tiada masalah Nisa because dia mempunyai kepekatan yang sangat rendah. So kita boleh buangnya di dalam sinki, tak ada masalah. Tetapi apabila kita berdepan, mesti selalu ingat apabila kita berdepan dengan bahan kimia, kita mesti menjadi lebih berhati-hati. Betul. Lebih berhati-hati, dan kalau di makmal sekolah tu ikut arahan dan peraturan makmal yang telah ditetapkan. Kalau ada kecemasan berlaku, dapatkan pembantu makmal ataupun guru. Jangan nak buat apa, semua gelabah tak tahu apa. Satu lagi Nisa, saya nak bagi tahu apabila sekarang dengan masa SOP dengan COVID-19 ni memang sangat-sangat mencabar bagi seorang guru untuk menjalankan eksperimen di mana susah kita untuk mengawal pelajar. So apabila pelajar hendak membuat aktiviti di makmal,
tolong ingat SOP. SOP yang telah ditetapkan. Tolong ingatkan SOP and tolonglah ikut arahan cikgu dan ingat kita masih belum menang dalam perang untuk memerangi COVID-19 ini. So kita mesti mengambil semua langkah yang berjaga-jaga untuk memastikan kita menang dalam perang ini. Baik, sebenarnya tadi saya ada terima satu mesej. Baiklah Cikgu Rahma, terima kasih. Saya rasa bos besar saya dekat atas sana tu, dia gembira dengan hasil eksperimen kita pada hari ini di mana kita telah memecahkan kod rahsia yang saya bawa pagi tadi dengan penuh berhati-hati dan berjaga-jaga sebab saya takut ada orang lain akan dapat rampas kod rahsia kita. Jadi, bos saya kata, apa saja Cikgu Rahma mahu, beliau akan tunaikan. Bagi tahu je, minta saja. Apa agaknya? Apa? Okeylah, kalau Mira dengan bos insist, tolonglah hantar kacang goreng atau kacang putih kepada pengetua saya, pengetua SM Sains Salam Shah, Encik Nur Azhar bin Muhammad Shah, rakan-rakan perjuangan saya, dan juga murid-murid ASIS sekalian untuk berbuka puasa nanti. Murid-murid ASIS? Kenapa ASIS, Cikgu? Because saya sayang ASIS, Mira. Oh, sayang ASIS juga. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Rahma kerana bersama-sama dengan kami untuk sama-sama pecahkan kod rahsia dan melakukan eksperimen yang sangat menyeronokkan dan penuh dengan kesabaran serta kemahiran. Diharapkan apa yang kita kongsikan dapat memberikan input yang baik kepada anda semua. Pelajar tingkatan 5, anda boleh ulang kaji. Pelajar tingkatan 4, inilah topik yang kita akan pelajari di sekolah. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang menonton Mahir di Didik TV KPM. Semoga kita bertemu lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye.